Assalamualaikum. Untuk sesi pembelajaran pada hari ini, kamu akan beralih ke bab yang baru iaitu bab yang kelima mengenai dengan sebatian karbon. Okey. Jadi kamu boleh buka buku teks muka surat 142 bahagian 5.1 mengenai dengan pengenalan sebatian karbon. Okey. Apa sebenarnya sebatian karbon? Jadi kalau kamu perhatikan dalam buku teks disebut sebatian karbon ni adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon atau simbol C. Simbol C huruf besar itu adalah mewakili karbon. Jadi semua sebatian ataupun bahan yang mengandungi karbon kita panggil sebagai sebatian karbon. Jadi untuk sebatian karbon ini kita boleh bagikan kepada dua jenis. Okay. Kamu boleh tengok pada rajah 5.1. Pertama adalah kita panggil sebatian karbon organik. Organik maksudnya adalah hidupan. Ya. Maknanya sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Ya. Contohnya adalah yang diberi di sini adalah petroleum, sutera dan juga arang kayu. Petroleum berasal daripada fosil hidupan purba ataupun tumbuhan purba. Sutera daripada ulat, manakala arang kayu daripada tumbuhan. Ya. Yang kedua adalah sebatian karbon bukan organik. Bukan organik maksudnya bukan berasal daripada benda hidup. Ya, bukan benda hidup. Contohnya di sini adalah batu kapur dan juga gas karbon dioksida. Okey. Jadi cikgu harap kamu dah faham mengenai apakah yang dimaksudkan dengan sebatian karbon. Baik. Seterusnya, salah satu kita yang terdapat dalam alam sekitar kita adalah kita karbon. Ya, ada beberapa lagi kita yang terdapat dalam alam sekitar, contohnya kita air, kita nitrogen, itu adalah kita semula jadi yang terdapat di dalam alam sekitar. Untuk bahagian ini, untuk tajuk ini, kamu akan spesifik kepada kita karbon. Jadi kita karbon ni kita akan tengok bagaimana unsur karbon di kita. Di kita melalui proses pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan di persekitaran kita. Ya. Ada beberapa proses yang terlibat dalam kita karbon. Ya. Proses-proses yang terlibat dalam kita karbon pertama adalah respirasi, ataupun dalam bahasa yang mudah kamu panggil sebagai pernafasan, proses pembakaran, proses penguraian dan juga fotosintesis. Itu adalah 4 proses utama dalam kita karbon. Okey, kita tengok dahulu untuk rajah kita karbon dalam muka surat 5.2. Okey. Nak bermula di mana? Kita akan bermula di sini. Karbon dioksida di atmosfera.
Ya. Seperti yang kamu tahu bahawa gas karbon dioksida dalam atmosfera adalah salah satu daripada tiga komponen gas utama selain daripada nitrogen dan juga oksigen. Okey, formula untuk karbon dioksida adalah CO2. Ya, kalau kamu tengok daripada formula di sini, C unsur karbon, ya. Maknanya ini adalah sebatian karbon tak organik ataupun bukan organik. Okey, karbon dioksida di atmosfera diambil oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Jadi dalam proses fotosintesis, tumbuhan hijau akan mengambil gas karbon dioksida, ya, untuk menghasilkan makanan dan juga membebaskan gas oksigen. Saya rasa kamu dah belajar sebelum ini mengenai dengan proses fotosintesis. Okey. Selain daripada proses fotosintesis, tumbuhan hijau juga menjalani proses respirasi atau pernafasan. Sebab apa? Sebab tumbuhan hijau adalah benda hidup. Jadi semua benda hidup akan berespirasi. Okey. Jadi apabila tumbuhan hijau berespirasi, maka gas karbon dioksida yang dibebaskan akan dihantar semula ke persekitaran, ataupun ke atmosfera. Baik. Hasil fotosintesis, seperti yang cikgu baru bagi tahu tadi, adalah hasil makanan. Ya, jadi hasil fotosintesis akan dimakan oleh haiwan. Kalau di sini dibagi contohnya lembu. Ataupun kalau kita juga makan daging, ataupun kita makan tumbuhan, sayur-sayuran, secara tidak langsung kita akan dapat unsur karbon di dalam makanan. Okey, kalau merujuk kepada gambar di sini, ya, tumbuhan haiwan ini juga akan berespirasi, ya, dan juga akan menghantar semula gas karbon dioksida ke atmosfera. Okey. Setiap benda yang bernyawa, pasti akan mati. Kita sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai bahawa adanya kehidupan selepas kematian. Okey. Apabila kita mati ataupun organisma hidup mati, sama ada tumbuhan hijau, haiwan atau manusia, organisma yang mati akan membentuk bahan api fosil. Tapi untuk pembentukan bahan api fosil ini akan mengambil masa yang sangat lama, sampai berjuta-juta tahun. Contoh bahan api fosil yang kamu tahu. Baik. Seterusnya kalau kamu perhatikan dalam buku teks muka surat 143, di situ diterangkan secara terperinci mengenai 3 proses bagaimana gas karbon dioksida dikembalikan atau dibebaskan ke atmosfera, seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, melalui proses respirasi, proses pembakaran dan juga proses penguraian. Baik. Okey, di bawah itu pula diterangkan mengenai dengan bagaimana penggunaan gas karbon dioksida. Kita, manusia dan juga haiwan tidak boleh mengambil gas karbon dioksida secara langsung. Hanya tumbuhan hijau sahaja yang boleh mengambil atau menggunakan gas karbon dioksida dalam proses fotosintesis.
Jadi apa kepentingan fotosintesis? Kamu boleh tengok di situ dia bagikan 4 poin ataupun 4 kepentingan. Pertama, membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Ya. Ini kanji. Ya. Yang akan disimpan di dalam tumbuhan. Membekalkan makanan kepada haiwan dan juga menambahkan kandungan oksigen dalam udara, ya, serta menyingkirkan karbon dioksida berlebihan yang terdapat dalam alam sekitar. Ya, sebab apa? Sebab gas karbon dioksida ni bertindak sebagai gas rumah hijau. Jadi sekiranya gas ini berlebihan di atmosfera, maka ia akan mengakibatkan peningkatan suhu kawasan tersebut dan seterusnya akan mengakibatkan pemanasan global. Jadi tumbuhan hijau berfungsi untuk singkirkan gas karbon dioksida berlebihan supaya suhu persekitaran kita tidak akan terlalu panas. Okay? Jadi jika ada persoalan, kamu boleh WhatsApp ataupun maklumkan kepada cikgu, bertanya kepada cikgu, ataupun boleh komen di bawah. Ya. Jadi kalau tiada sebarang soalan, jadi tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya harap penerangan secara ringkas mengenai dengan kita karbon dan juga jenis sebatian karbon kamu boleh faham. Kalau tak faham sepenuhnya pun mungkin 80 hingga 90% kamu dapat memahami konsep kita karbon. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa lagi sesi pembelajaran akan datang. Bye.